Kali pertama saya turun di negeri Kedah adalah di Pokok Sena. Ketika itu saya berucap di atas reban ayam yang tak begitu stabil. Jadi memang pada saya yang penting kita mampu untuk menyampaikan mesej kita. Kerana dalam negara Malaysia, seboleh mungkin bila kita minta nak dapat jawatan wakil rakyat, niat dia untuk mewakili rakyat bagi mempertahankan hak dasar dan juga program yang membantu rakyat. Jadi sebagaimana Datuk Zamri sebut tadi ya, kalau ada kecurian REE, orang Penang dah memberontak tu. Orang Penang dah bukan telangkup meja saja. Segala-gala kita lakukan kerana kita pilih kerajaan, kita pilih kepimpinan untuk menjaga bukan saja duit kita, ya, menjaga kebajikan kita, allowance, gaji, peluang pekerjaan, peluang pendidikan. Itulah antara urus takbir dan sebab utama kenegaraan. Saudara-saudari, kerana itu, bila disebut oleh Nurin tadi, saya tidak disangka-sangka ya, kerana antara tugasan dalam Parti Keadilan Rakyat, parti yang telah saya anggotai sejak tahun 1999. Aizuddin, kita bila fikirkan ya, daripada tahun pertama sebelum dalam koalisi ataupun gabungan Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat, bila kita datang untuk bertemu rakyat, memang kita pun tak sangka di pelbagai negeri satu demi satu kita mendapat sokongan. Jadi janjinya ketika itu adalah untuk melaksanakan reformasi. Kerana kalau satu sahaja parti memerintah dan mengawal, bagaimana rakyat dapat rasakan pentadbiran yang berbeza? Dulu orang tak bincang sangat apa yang dapat diraih menerusi subsidi bagi pesawah padi di negeri Pulau Pinang. By the way, pesawah padi Pulau Pinang dapat RM500 diumumkan walaupun kita hanya ada tanah yang lebih kecil jumlahnya. Pesawah pun tak begitu ramai, tapi untuk pesawah seramai 5,262 orang, ini yang kita buat. Kita hargai mereka yang menjaga kedaulatan dan sekuriti makanan negara, mengalahkan apa yang diumum dalam belanjawan peringkat pusat. Tapi saya nak katakan senario berubah sejak tahun 1999 sampailah hari ini. Ya, saya walaupun ya mengatakan tak disangka-sangka kemenangan dapat kita raih, tapi satu demi satu di peringkat Pulau Pinang pun sama. Kita bermula dengan kerusi Parlimen Permatang Pauh. Tapi bila rakyat nampak ada kesan, ada impak, saudara-saudari, barulah lahirnya satu gerakan, satu kesedaran. Kita tak mahu bak kata orang Cina urus takbir yang huri-hu tu, ya, yang tidak memikirkan tentang apa sebenarnya bagus untuk rakyat. Jadi pada malam ini, ramai isu dah disentuh. Saya nak bagi tahu bahayanya kalau kita bagi kuasa dengan sembrono. Saya harap UMNO contohnya, lepas kalah dalam pilihan raya umum 2018, patutnya ada kesedaran, dia ada tawaduk, dia faham. Bagaimana anak sulung saya sebut, saya selalu sebut ni. Kita ahli parlimen, wakil rakyat, dia kerja kontrak kita 5 tahun maksima. Ya? Lepas kita bekerja, kita menjadi wakil rakyat, jaga amanah rakyat, kemudian pilihan raya, parlimen bubar, kita lalui proses untuk dapatkan satu lagi kontrak kalau rakyat sudi terima. Dia bukan soal dapat jabatan itu selama-lamanya. Jadi saya terkejut bila nampak secara gah Presiden UMNO dengan 38 sahaja ahli parlimen. Ahli parlimen ni ada 222 orang. Tapi dengan 38 orang, mereka desak untuk adakan pilihan raya ketika musim yang memang tengkujuh ni, musim banjir ni. Ya, lebih teruk daripada sebelumnya dengan negeri Kedah, 3 kali banjir dalam 3 bulan. Kerugian lebih kurang 28 juta ringgit. Saudara-saudari, yang cakap ni bukan pembangkang. Yang cakap ni Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari umum, tapi kerana mereka takut
Dan ini dah ada saksi. Dah video untuk menunjukkan kuasa tersebut menjadikan mereka mengatakan kami nak desak pilihan raya supaya kes-kes tidak melibatkan pimpinan kanan UMNO. Dengan keadaan begini, apa dah jadi dengan negara kita? Dia ada penggal tertentu yang harus kita laksanakan, dia ada masa tertentu, tapi nyawa rakyat, kerana pada kami pernah ada pilihan raya, bila masa pun terpaksa berhadapan. Bukan bawah pilihan kita. Bila ada bawah pilihan kita, kita utamakan nyawa rakyat. Hanya, kalaupun kita bersedia pada bila-bila masa, kita kena cari masa yang terbaik supaya keselamatan, kebajikan rakyat tidak diperlekehkan. Pagi tadi saya pergi ke salah sebuah balai polis di kawasan Pulau Pinang. Saya bertekankan pihak polis, pihak bomba dah berbulan minta daripada NADMA kelengkapan aset supaya bila banjir, siapa yang kena jaga? PDRM jadi the head of the task force, the head of operations. Mereka tak diberikan. Akhirnya siapa bagi? Kami, ahli-ahli parlimen. Kerana kami merasakan kerjasama dengan pihak berkuasa, dengan agensi penyelamat itu wajib. Itu penting. Walaupun terhad peruntukan, sama ada Balik Pulau, sama ada Permatang Pau, sama ada Batu Kawan, sama ada Bukit Mentajam. Semua kami usahakan sikit-sedikit tong-tong untuk aset ini walaupun tidak sepenuhnya dapat kita lengkapkan. Kerana sebagaimana Nurin sebut, tanya di parlimen, NADMA dah siapkan itu ataupun ini. Tapi hakikatnya saudara-saudari, saya boleh kata, saya turun dan saya boleh sebut, tak lengkap semuanya. Kalau dia takdirkan, na'udzubillah min zalik banjir bah yang begitu teruk di seluruh zon utara ni, bagaimana nak memastikan kita siap siaga sepenuhnya? Atas dasar itulah, ini juga kebimbangan yang dibawa oleh pihak polis. Mereka kata YB, bukan YB lah sekarang ni yang harap-harap dapat bertanding, tapi kita terimalah keputusan pusat Dia kata, Puan, saya nak maklum, kita memang ditugaskan untuk menjaga bila berlakunya banjir. Tapi bukan tugas kami untuk mengeluarkan orang untuk pergi mengundi. Jadi ada terhad, kami pun bimbang, kami memikirkan bagaimana nak buat. Maka atas dasar itu, kuasa tanpa tanggungjawab adalah sesuatu yang sangat bahaya. Saya minta satu, sebagaimana saya putuskan tahun 2008, Alhamdulillah, kali pertama saya bertanding, kita jelas dengan misi kita. Kita tahu bila berlaku adanya pemimpin yang tak kisah tentang tanggungjawab, maka kita mahu ingatkan kerana bila kita ada peluang untuk takbir, kita kena selesaikan masalah rakyat. Ini senario Ayuh Malaysia. Saudara-saudari, truk ini hanya dalam milik kami untuk sewaan selama 75 hari sahaja lagi. Maksudnya kita pun tahu, kita jaga elok-elok. Hampa jaga elok nah. Jaga elok truk nah. Kerana saya berkongsi antara negeri Perlis, negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang. Kita nak bawa supaya kita bangkitkan semula. Anak muda ni saya nak bacakan Anak muda ini boleh memberi kesan yang besar. Kalau kita lihat keputusan pilihan raya lepas yang melibatkan pilihan raya umum. Kalaulah pengundi bawah 35 tahun, mereka keluar mengundi, Pakatan Harapan menang sampai 117 kerusi parlimen. Barisan Nasional hanya 17. 117 lawan 17 kerusi parlimen. Jadi menunjukkan anak muda dan mereka yang didaftar secara automatik bawah 35 keluar berbondong-bondong untuk memastikan masa depan mereka terjaga. Saya bagi contoh mudah kerana ramai kata apa yang mampu keadilan ataupun Pakatan Harapan buat. Saudara-saudari, selain daripada apa yang telah kita capai di peringkat pusat disebut tadi, siapa calon? Memang ada yang khianat. Tapi saya nak maklum, tengok wajah-wajah di depan yang hadir, Nurin, Karupaya, Tok Zamri, Saiful. Mereka juga bukan mereka yang lompat. Kita bersama dan kita terpaksa harungi kepahitan tersebut dan akhirnya Alhamdulillah, Malaysia antara negara yang punyai
rang undang-undang Akta Anti Lompat. Ini penting. Nak tunjukkan bahawa undi rakyat kita hormati. Dan apa pun yang berlaku, siapa yang melompat, mereka akan menerima akibatnya. Jadi ini kesan yang sangat mendalam dalam hidup saya secara peribadi, kerana saya mahu kita mengakui kita kena hormat undi rakyat. Ya, tak boleh tipu. Tak boleh mengeluarkan kenyataan termasuklah statistik yang jelas merupakan satu manipulasi. Itu yang saya duk terkejut tu. Orang Kedah tak marah kan dengan MB hampa. Dok tanya juga, macam relax je kan. Jadi saya harap bila berlakunya salah guna kuasa, kita kena ada kemarahan. Kerana apa? Ia bukan peribadi, ia isu yang dipilih, yang berada di atas itu wajib menjaga kebajikan kita. Isu kedua adalah tentang yang saya dah mula sebut tentang petani. Ya, memang Kedah sekarang ada target nak naik daripada 43% ya, keluaran hasil padi. Tapi saya fikir yang penting berapakah gaji dan hasil yang dinikmati oleh petani di Malaysia ini. Petani di negeri Kedah. Dia cakap besar boleh, tapi hakikatnya kita masih lagi berdepan dengan para petani yang hidup tidak mampu menikmati hasil yang telah mereka keluarkan. Di peringkat Permatang Pauh, dan kita pastikan ya, di peringkat pusat mereka lihat secara mendalam, kita buat kajian kemiskinan. Kerana kemiskinan ni, selalunya kita cakap pasal golongan B40. Ya, kita sebut secara sembrono, B40 nak bagi bantuan. Tapi saudara-saudari, kalau kita tak letak tangga gaji yang mencukupi untuk menggambarkan keluarga ini perlu bantuan, tak kaji dia ada skim insurans kesihatan ataupun tidak. Dia ada tak ya simpanan lepas pendapatan. Anak-anak dapat tak pergi akses pendidikan semasa pandemik. Cukup tak satu handphone untuk 5 anak ataupun setiap seorang anak punya akses semasa sekolah tutup. Semua ini kita kaji bawah indeks kemiskinan pelbagai dimensi Matang Pauh. Bila kita kaji, bukan saja kita bagi bantuan. Isunya, kerajaan tak boleh rasa kalau orang hidup dulu ya bawah RM2,208 itu memadai. Dia kena tambah untuk bagi bakul makanan, sokongan, subsidi dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kalau kerajaan juga tak bantu semua syarikat-syarikat kecil, industri kecil dan sederhana, saya nampak ini akan meranapkan sektor-sektor utama dalam negara. Ambil saja sektor ayam. Sebelumnya yang paling berjaya di Malaysia adalah sektor ayam. Ikan tidak sebagaimana berjaya, termasuklah padi, walaupun ada usaha ke arah itu. Tapi sektor ternakan ayam tidak diberikan subsidi secukupnya semasa mereka bergelut dengan kesusahan. Jadi akhirnya hari ini, kalau bawah BN, orang dok kata bukan saja harga barangan naik. Saudara-saudari, telur pun nak cari susah. Ini adalah realiti yang dihadapi. Tapi kita seolah-olah terpaksa dihidangkan dengan alasan demi alasan. Kerana itu, dalam segmen Ayuh Malaysia ini, kita pastikan sekuriti makanan, pemberian subsidi yang sudah pun dilaksanakan dalam negeri dan di negeri Pakatan Harapan. Saya nak tambah satu lagi tentang bab apa yang dilakukan di peringkat Permatang Pauh. Kerana di Pulau Pinang, banyak yang merasakan industri dan pembuatan itu mencukupi. Tapi kita tidak sekali lagi mengangkat menerusi hasil petani, bagaimana mereka dihargai. Maka festival padi antarabangsa peringkat Pulau Pinang kami buat setiap tahun. Walaupun kami ni bukanlah pengeluar padi sebanyak negeri Kedah dari segi tanahnya. Tapi kenapa? Nak bagi cakna, nak bagi faham kalau petani masih miskin, macam mana kita boleh kata negara kita ni negara yang berjaya. Jadi Alhamdulillah untuk tahun ini 30,000 orang datang dengan hasil jerami padi yang dapat dilihat seluruh dunia. Saya sebut ni kenapa? Saya nak kata, ya kami serang kritik
pentadbiran yang bobrok. Tapi kami nak bagi tahu, kami juga telah berjaya bila diberikan peluang. Yang kami minta di peringkat negeri Kedah untuk diberikan peluang bagi mentadbir, bagi menang, bagi memilih calon-calon kami supaya kami boleh mengubah masa depan dengan lebih baik lagi insya-Allah. Di negeri Pulau Pinang sekarang bukan sahaja isu padi. Kita tumpukan dan akhirnya kerajaan negeri bagi bantuan untuk pengeluaran vanila. Siapa yang duk masak kek pun tahu. Kita menggunakan vanila. Vanila ni saya cek balik $500 untuk 1 kilogram. $500 kali 5 lah kot sekarang kot kan. RM2,500 untuk 1 kilogram. Dan akhirnya bila diusahakan oleh anak muda Pulau Pinang menjadi pengeluar vanila terbesar di Malaysia menggunakan smart farming. Ya, memang satu kes saya nak bagi tahu bahawa semua ini mampu dilakukan kalau kita terus dengan usaha untuk berubah bila nampak kerajaan tu tidak langsung endah akan kehidupan rakyat. Ini teras-teras di bawah ayuh Malaysia yang kita nak tanam kepada rakyat. Saya nak sebut tentang krisis, tentang skandal dah banyak. Hampa semua tahu, orang Kedah lebih tahu. Yang orang duduk sini lebih tahu. Kalau tak tahu lagi, tak tahu dah apa lah kan. Tapi isunya memang dah sedar. Tinggal lagi bagaimana nak menarik, nak meyakinkan bukan sahaja mereka yang bekerja dalam sektor informal. Tapi nak menunjukkan bila kita ada peluang, kita mampu lakukan dengan lebih berjaya lagi. Saya nak sebut satu lagi iaitu bawah skim KWSP. Saudara-saudari, sekarang ini kerajaan kata mereka selamatkan ekonomi negara semasa kita buat PKP, semasa pandemik. Tapi rakyat diberi laluan mudah untuk keluarkan duit KWSP selama 4 kali. Ada yang kata, tu duit saya nak keluarkan. Saya tak nafi. Yang kita minta apa? Kerajaan wajib dahului. Bagi dulu duit sebelum paksa orang keluarkan simpanan mereka. Akhirnya, yang ada simpanan cukup untuk bersara hanya 3%. 77% ini bagi pencarum KWSP, mereka tidak ada simpanan yang cukup selepas bersara. Saudara-saudari, kita duk lihat ni, mungkin ahli parlimen adun, mereka ada duit saraan. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia sekarang nak kerja lepas bersara tak ada duit dan tak ada peluang. Nak bersara dengan berkualiti pun tak ada cara. Dan inilah kenapa perlindungan sosial yang dibawa oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dato' Wan Azizah Wan Ismail. Apa beliau bawa semasa Timbalan Perdana Menteri? Beliau pastikan skim Aisuri. Skim Aisuri untuk semua wanita yang dapat mencarum dan diberikan sokongan caruman oleh siapa? Oleh kerajaan sendiri. Ya, kita dengar banyak serangan terhadap kerajaan ketika itu. Saya tak kata kita sempurna. Kita ambil masa sekarang. Saya tak pernah pegang jawatan pun dalam kabinet. Tapi saya nak bagi tahu, bila kita terus, kita istiqamah dalam perjuangan kita, kita diberikan peluang untuk memperbaiki dasar manifesto, memperkukuh kegabungan kita. Nah, hari ini, saudara-saudari, hari ini, walaupun ya kita dihadapkan dengan pelbagai pilihan, semua kerajaan negeri Pakatan Harapan solid, bersatu, tak akan mengadakan pilihan raya negeri kerana kita kata sebulat suara, kita utamakan keselamatan rakyat. Yang nak buat hanya UMNO. Yang nak buat hanya kerajaan pusat sedia ada. Ya, termasuklah ada kerajaan-kerajaan negeri lain yang saya fikir tak memikirkan time-time macam ni bukanlah masa untuk kita fikir untuk menang demi kepentingan diri sendiri. Jadi dalam konvensyen yang kita adakan, kita teliti siapa di antara pimpinan yang ada yang boleh kita naikkan sebagai anggota kabinet. Siapa yang kita boleh naikkan untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah rakyat. Semua ini, saudara-saudari, bukanlah perkara yang mudah. Tapi saya nak bagi tahu daripada jaminan security makanan. Ya, daripada kedua, tak payah fikir dah. Projek-projek berskala besar, buat apa? Apa guna? Saya ni dalam PAC. Saya tahu memang penting dalam bidang ketenteraan, saya tak nafikan.
Saya tak nafikan, tapi sebelum kita teruskan dengan projek, kita juga kena ingat kelengkapan pakaian tentera. Veteran bagaimana dijaga. Kalau nak pilih, jangan menteri masuk campur. Biar dipilih secara profesional. Bentuk, jenis, design sekarang dah 5 bilion hangus. Siapa nak jawab? Siapa nak selesaikan? Mana nak cari balik 5 bilion tu? Yang dicuri saudara-saudari, cakap macam mana pun lah. Dari tahun ke tahun, kerugian itu akan bertambah. Dan inilah yang menjadi bahaya kepada kita. Kita lebih kaya dulu. Ya, tahun ni mungkinlah ada ya. Ada hasil petroleum yang lebih. Tapi saya nak bagi tahu tak cukup. Tak cukup kenapa? Kerana gaji pekerja. Bank Negara Malaysia kata gaji yang selesa RM2,600. Berapa orang antara kita, pekerja kita yang dapat gaji sebanyak itu? Maka bila kita ke depan di peringkat pentadbiran, kita kena selesaikan perkara-perkara ini dan kita kena pilih pemimpin terbaik. Saya tidak ada kuasa untuk memutuskan pencalonan, tapi saya nak bagi tahu di antara kita peringkat negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang, insya-Allah bukan sahaja kita ada rang undang-undang bagi mengikat, tapi kita akan pilih mereka yang hanya fokus untuk berkhidmat demi rakyat. Zalika Rupaya, saya bawa pesan tadi, you buat squad task force, tengok apa lagi yang boleh kita buat untuk bantu kerana khidmat ini berterusan. Ya, mungkin kita tak ada dana sepenuhnya. Saya masa penggal pertama, saya jadi ahli parlimen Lembah Pantai, saya terpaksa guna keseluruhan gaji allowance saya. Ketika itu tidak ada peruntukan yang diberikan kepada pembangkang. Tapi bila kita bergelar kerajaan, saudara-saudari, the first thing you do, kita juga bagi peruntukan bagi UMNO dan sewaktu dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak ulangi segala ketidakadilan yang dibuat terhadap kita. Kami tak akan bagi pun syarat mereka nak minta bantuan, hang kena koyak keahlian PAS tu masuk keahlian kita. Hang kena bakar keahlian MIC tu, walaupun saya rasa Saravanan tak banyaklah buat benda yang baik, banyak tunggu kan, untuk join kita dulu. Tidak. Kita bagi secara selayaknya. Itulah antara syarat utama kenapa kita kena bantu rakyat tanpa mengira parti politik ataupun kaum. Yang seterusnya adalah pekerjaan. Yang saya bimbang sekarang, saudara-saudari, bila kita tidak benar-benar membina sektor-sektor tertentu. Sekarang ini, saya dah sebut tempoh hari di Merbuk. Ini bawa Datuk Saravanan. Itu yang saya rasa sangat kecewa bagi masyarakat India. Bukannya banyak pun ke portfolio kabinet. Tapi portfolio yang dipegang oleh sumber manusia ini adalah mengawal kemasukan pekerja asing. Dan ya, kita nak bagi pekerja tempatan peluang pekerjaan. Saya tak nafikan. Tapi saya nak bagi tahu, dalam tempoh peralihan ini, dia tak boleh 24 jam. Esok pecat semua pekerja, dapat semua pekerja tempatan. Secara serta-merta, tidak berlaku sedemikian. Sektor perladangan, siapa yang ada kilang tahu? Sektor perkilangan, pembuatan, sektor makanan dan ternakan. Semua sekarang ada ketandusan dan kekurangan pekerja. Jadi data-data statistik tak dapat saya bagi secara terbuka. Kerana tahulah kat Malaysia ni semua di bawah Akta Rahsia Rasmi. Tapi cukup untuk mengatakan sebelum kita salahkan tekanan negara luar, kita tengok bawah kerajaan ini apakah kelemahan dan kegagalan mereka. Berapakah jumlah pekerja yang mereka gagal luluskan. Sedangkan syarikat, dan syarikat ni saya tak cakap syarikat besar, saya tak cakap pasal konglomerat. Konglomerat ni berapa? 2% je dalam ekonomi Malaysia. 98% adalah SME. Semua IKS tu, industri kecil, mikro, sederhana, semua tu. Mereka duk tunggu pekerja. Datang pergi pejabat tu sebelum subuh. Pukul 11 pagi dah penuh dah semua. Tak boleh dapat dah levy. Jadi saya nak katakan, dalam keadaan itu, mereka pun tak ada duit untuk bayar gaji 1,500. Mereka pun tak dapat naikkan gaji. Mereka pun lingkup, tutup kedai. Akhirnya siapa yang
yang rugi, harus harungi. Kita yang harus fikirkan bagaimana masa depan kita. Maka sehaluan dengan tema Ayuh Malaysia. Kalau kita nak perubahan, nak pastikan bukan saja target dari segi perlindungan sosial, dari segi memilih pemimpin yang bertanggungjawab. Dan tak suka kami tak apa, saya kata simple. Setiap pilihan raya boleh pilih baru. Ya, yang kita tak mahu bila ada pemimpin dahlah kalah, tak malu pula masuk balik mentadbir. Lepas tu mentadbir tidak ada rasa rendah diri, kebertanggungjawaban. Maka yang kami minta bagi negeri Kedah, macam orang Kedah yang rasa, orang Kedah yang kena curi. Saya kat Pulau Pinang, saya merasa sakit buat Kedah kerana pada saya kejayaan yang kita ada, termasuklah apa yang mampu kita buat. Kita sama-sama belajar pun. Ya, negeri Kedah pun yang punya sungai muda. Jadi apa yang kita nikmati itu, kita mahu seluruh zon utara hadapi, nikmati, dan insya-Allah rakyat dapat diangkat daripada keadaan sedia ada. Maka hadirin hadirat, ini baru round pertama. Saya tahu bukan mudah, saya nak bagi tahu pada ibu ayah kat sini, siapa yang ada anak-anak, pastikan yang dah memang dapat mengundi, tolong keluar mengundi. Tolonglah keluar mengundi. Saya memang nak bagi tahu, dapat panggilan telefon ni daripada negara-negara luar. Zimbabwe semua. Semua nak bagi tahu, YB, kami nak balik mengundi ni. Macam mana nak hantar undi pos ni? Semua dah susah hati, tiba-tiba orang kat Malaysia tak mahu mengundi, marah pula. Ya, marah, kami pun marah. Kami tak lompat kan. Jadi kita dah ada undang-undang baru, dah ada beberapa usaha. Dalam hidup dan Islam dia kata apa? Jangan putus harap. Kita kena usaha juga. Banyak mana pun kita usaha juga, insya-Allah berhasil. Yang penting jangan sekali-kali putus asa. Ya, maka kita kibarkan dan kita naikkan semangat dan kita pastikan di seluruh kawasan parlimen, bukan saja Padang Serai, kenalah keluar mengundi ramai-ramai. Kena. Dan saya minta ini juga untuk semua yang hadir, yang layak, kerana saya percaya kita insya-Allah kali ini bila nampak UMNO ketakutan sampai begitu, saya tak pernah bayangkan presiden dia boleh sampai keluar kata-kata macam tu. InsyaAllah peluang kita untuk menang sangat cerah. Tinggal lagi sikit kena sabar. Sikit yang sabar dan orang Kedah kena marah lagi kot. Kan? Kena marah lagi kot. Kerana apa? Kerana kita nak pastikan selepas ini kita ada kerajaan ya, bawah Pakatan Harapan yang bertanggungjawab dan mahu memenuhi keperluan rakyat. Seperti mana saya kata, kita minta satu penggal. Hampa janganlah bagi 22 bulan kan. Jadi satu penggal, lepas tu kita memang tahu kuasa rakyat, kuasa keramat. Rakyat nak ubah, lepas tu memang rakyat ada hak. Kerana kami hanya mahu peluang itu untuk melaksanakan yang terbaik. Baik, setakat itu saja saya ucapkan terima kasih. Ya, saudara-saudari, anggota polis tepuk sikit semua PDRM belakang Kerana kita semua dah pernah rasa, lokap pernah rasa kan. Tapi kita tahu mereka menjalankan tugas. Dan kita dalam usaha ni, kalau dulu TV3 banyak kena saman kan? Banyak kena saman fitnah. Sekarang Fizi pun dah keluar. 27 Oktober saya pula keluar TV3. Tepuk sikit. Jangan lupa tengok. Hampa akan tengok TV3. Kenapa? Kerana bila kita tak putus harap daripada fitnah apa jadi Zazagi, mereka terpaksa juga bagi ruang kepada kita. Ya, we will never give up. Macam Arsenal lah kan. Satu ketika dulu tak pernah menang pun. Tapi Arsenal dengan Liverpool pun kita sapu. Sikit lah bagi Chan. Tapi nak bagi tahu sama juga bila kita teruskan usaha kita. Kita jangan rasa tak ada langsung kesan. Tak. Anggota polis pun saya bagi tahu. Saya nampak bila lama-lama mereka rasa ahli politik, hampa buat apa pun tak apa. Kita anggota polis depa sebut pada saya, kami profesional. YB. Kami profesional. Kami tak tengok kiblat mana. Kalau kami nak raid, ada dadah ke, ada apa dia panggil, dadah ADK. Ada panggil judi haram, kami raid je. Mana-mana apa kuasa politik pun kami tak endah. Dan itulah yang kita mahukan di Malaysia. Sama dengan SPRM-nya, sama dengan peguam negaranya.
Jangan takut. Tak ada merpati dah kat mana-mana pun. Merpati masuk dalam lokap, that's it for you kan. Itu yang kita mahukan. Jadi perjuangan kita masih panjang. Kita tak boleh nak rasa letih. Pasal macam itulah. Saya pun dah ingat masa tahun 2008, kempen 2 minggu lah. Lepas tu saya lah kena tapau kan. Tapi tiba-tiba saya menang. Dan berkat sokongan rakyat. Daripada 2008 sampailah. Ni tahun bila ni? 2022 saudara-saudari. 2022. Jadi insyaAllah yang penting kita teruskan kerja kita. Dan kita ada peluang besar. Dan saya percaya kali ni, kalau kita teruskan semangat ni, insyaAllah bukan saja jumpa kat Putrajaya. Nak jumpa, nak laksana ni banyak program, banyak kerja, banyak lagi tugasan untuk menyelamatkan rakyat daripada malapetaka ekonomi, insyaAllah. Sama-sama kita usahakan kerana tak ada apa-apa yang kita boleh buat tanpa kerjasama rakyat dan pakar-pakar yang bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Padang Serai, jangan lupa keluar mengundi. Jangan lupa cek status. Tak ada register dah, pergi cek status. 18 tahun dah boleh mengundi. Jangan buat-buat lupa, saudara Karupaya, apa yang saya minta bagi tahu. So, ya buat dan semoga kita bertemu lagi.